Okay, baik. Good morning guys. Baik, yang pertama adalah saya nak bagi tahu yang soalan nombor 39 tu, lebih kurang macam yang Datu bagi dekat grup Telegram tu. Cuma dia punya statement yang kita kena bagi tahu kat sini adalah benda ni lah, yang merah ni. Okay, kalau G not GX adalah sama dengan X, ini maksud dia G inverse tu sama juga dengan GX. So itu dia punya key point lah. Okay. So meaning that di sini kamu kena cari dia punya inverse dahulu. Kemudian inverse tu kamu akan samakan dengan dia punya yang normal punya, yang GX sahaja. Okay, so di sini yang ini adalah yang inverse. Saya samakan dengan yang bukan inverse, yang asal dia. So kamu akan dapatlah jawapan dia K sama dengan 5. Kemudian yang B. Okay, yang B ni dia bagi tahu cari nilai K supaya GS tu adalah not one-to-one function. So kita buat cara cari one-to-one algebraic method. So di sini adalah cara yang biasa kita buat tu, algebraic method tu. Cuma bila kita nak dia not one-to-one, A tak boleh sama dengan B lah. Kalau A sama dengan B, bermaksud dia adalah one-to-one. Sekarang ni dia nak nilai K supaya dia not one-to-one. So bila dia not one-to-one, dia bukan one-to-one, maksudnya A tak boleh sama dengan B. Okay, A tak boleh sama dengan B. So maksudnya kita akan jadikan yang ini adalah kosong lah. Okay, ini kosong, ini kosong. Maksudnya kita tak akan dapat A sama dengan B. Kalau di sini ada nilai, nanti kita akan dapat A sama dengan B. So ini samakan dengan kosong. Okay, samakan dengan kosong, kamu akan dapat nilai K. Kenapa samakan dengan kosong? Macam yang saya bagi tahu tadi. Kalau ini A darab dengan kosong, kita akan dapat kosong kan? Sama juga dengan B. Kalau darab dengan kosong, kita akan dapat kosong. Kosong sama dengan kosong. Ini maksudnya A tak sama dengan B. Ialah kosong kan? Okay. Kita tak tahu apa nilai A, apa nilai B. Dia hanya kosong saja. Baik. So itu adalah soalan nombor 39 yang hari tu. Baik, untuk soalan tutorial chapter 6, saya suruh buat soalan nombor berapa? 1 sampai 10 Baik, soalan 1 sampai 3 ada masalah? Soalan 1 sampai 3. Dadah. Baik, yang seterusnya 4. Nombor 4 okey. Buat long division 4C. Okay, kita tengok 4C. Baik, soalan nombor 4C. Buat long division ni kamu kena betul-betul mahir sebab nanti SEM 2 kamu akan jumpa lagi. Okay, basically chapter 6 ni kamu akan jumpa lagi nanti di second semester. So ini yang pertama kita kena buat adalah kita kena expand dululah. So expand yang bawah tu kita akan dapat apa? X square minus x plus x minus 1. Meaning that kita akan dapat x square minus 1. Okay. So ini adalah improper fraction. Okay, dia adalah improper fraction. So bila improper, dia kita kena buat long division. Okay, ini adalah improper. Okay, so kena buat long division lah. Dia hanya proper kalau
yang atas lagi degree yang dekat atas lagi kecil daripada degree dekat bawah, itu baru proper. Kalau sama ataupun yang atas ni lagi besar daripada yang bawah, itu improper. So cara buat dia, okay, kita akan buat negatif. Kamu jangan tukar soalan jangan jadikan negatif x cube tu jadi positif lah. Kita ikut je apa yang dia bagi. So negatif x cube minus 2x square plus 0x. Saya akan tambah 0x. Okay. Supaya kita punya jalan kerja tu jadi kemas. So ini bahagi dengan okay, x square plus 0x minus 1. Contoh. So macam mana cara untuk dapatkan negatif x cube? So kita akan letak negatif x. So that negatif x darab dengan x square, kita akan dapat negatif x cube. Yang ini akan jadi apa? Negatif x darab dengan 0x akan dapat 0x lah. Okay. So ini akan jadi plus 0 lah. Okay, 0x ataupun 0 je. Kemudian plus x plus 5. Ini tak ada. Okay, plus x sahaja. Kemudian kita akan tolak. Silap. Kita akan tolak So ini kita akan dapat kosong. Okay, negatif x cube tolak dengan negatif x cube kosong. Negatif 2x square tolak kosong dapat negatif 2x square. Kosong tolak 1x. So jadi negatif x tambah 5. Okay, yang ini kita turunkan dia ke bawah. So kalau kamu nampak kat sini, saya punya jalan kerja. Sini semua untuk x cube. Sini semua untuk x square, sini semua untuk x, sini yang tak ada x. Kalau kamu nampak lah. Okay. So dia jadi teratur macam tu. Baik, yang seterusnya. Macam mana saya nak dapatkan x square? Okay, negatif 2x square. So saya akan darab dengan negatif 2. Okay, so negatif 2 darab dengan x square, dapatlah negatif 2x square. So, negatif 2x square. Ini kosong. Okay, plus 0. Plus 2. Okay. So, ni tolak. Okay, sini dapat kosong. Sini dapat negatif x. Sini dapat 5 tolak 2. Plus 3. So, kita akan dapatlah kita punya jawapan. Okay, tambah 5. X square tolak 1. So ini adalah sama dengan apa? Macam mana cara tulis dia ni? Ada tak dibagi kat sini? So QX. QX yang mana Q? Quotient. Yang mana Q? Yang atas tu lah. Okay. Yang atas ni adalah QX. Yang bawah ni adalah RX. Remainder. Yang ini adalah PX. Yang ini adalah DX. Divisor. PX polynomial. RX remainder. So QX quotient So cara tulis dia adalah kita akan tulis negatif x minus 2 dulu, tambah dengan remainder negatif x plus 3 over dia punya divisor x square minus 1. So ini kalau kita cross multiply, bukan cross multiply, kita samakan dia punya penyebut ni. Okay, kita akan dapat balik macam yang soalan punya. Okay. So itulah 4C. Baik. So trik dia di sini adalah pastikan kamu letak kosong x ni. Supaya kita punya jalan kerja jadi teratur dan tak berserabut lah. Okay. Baik, soalan yang seterusnya.
Soalan nombor 5 sampai 10. Nombor 7. Okey, kita tengok satu persatu. 6, 7, 10. Okey. Nombor 6. The remainder of Px when it is divided by x minus 1 is the same as the remainder of find the value of r. Okey, ni guna remainder theorem. Baik, soalan nombor 6. Kalau tak silap saya, ini guna remainder theorem. So, dia bagi tahu Px adalah sama dengan x cube minus 2x plus r divided by x minus 1. Dia punya remainder sama dengan qx. Okay, 2x cube plus x minus r when divided by 2x plus 1. Find the value of r. Okay, so kita guna remainder theorem. Ini akan jadi x minus 1 equals to 0, so x equals to 1. Ini akan jadi 2x plus 1 equals to 0, so x equals to negative 1 over 2. So, by remainder theorem, kalau kita buat P1, dia adalah sama dengan Q negatif 1/2 gitu. So, kita masukkan lah. Okay, so 1 cube minus 2 times 1 plus r adalah sama dengan 2 negative 1 over 2 cube plus x. So, negative 1 over 2 minus r. So, kamu akan dapat, ini akan dapat apa? 1 tolak 2. Negatif 1 tambah r. Yang belah situ dapat apa tu? Kira guna kalkulator dulu. Kuasa 3 darab 2 tolak 1/2. So, dapat negatif 3/4 tolak r. So, r kumpulkan. R tambah r sama dengan negatif 3/4 tambah 1. So, 2r sama dengan 1/4. R sama dengan 1/8. Okay, so nilai R dia adalah sama dengan 1/8 soalan nombor 6. Betul tak? Dia bagi tahu dia adalah degree 3. Kemudian dia bagi tahu lagi P1 sama dengan P negatif 2 sama dengan 0. Bermaksud kita ada dua faktor dah. X minus 1 dan juga X plus 2. Okay, sebab apa? Sebab dia sama dengan 0. Kemudian kita ada P negatif 1, ada remainder. Dan kita ada P2 sama dengan 28, remainder dia. So, macam ni. Yang pertama, kita kena cari lagi satu faktor lah. So, cara dia, kita akan buat Px ni adalah sama dengan ax cube plus bx square plus cx plus d. So, apa yang kamu kena buat, ini degree 3. Baik, yang pertama kita ada dua faktor dah. Okey, dua faktor. So, kita cuba apa? Sekejap. Saya ulang balik. Yang pertama kita expand dulu dua ni. So, kita akan dapat apa? X minus 1 x plus 2. Expand kita akan dapat x square plus 2x minus x minus 2. So, kita akan dapat macam ni. Baik, dia cakap Px tadi degree 3. Meaning that kita akan ada
X square plus X minus 2 darab dengan satu lagi faktor. Ini yang saya nak buat tadi. AX plus B. Okay. So, bila kita expand ni, kita akan dapat degree 3. Okay, kita akan dapat degree 3. Maksudnya, kita akan dapat AX cube plus BX square plus CX plus D. So, yang ini saya dapat daripada darab dua faktor tadi. Macam mana saya dapat dua faktor ni? Soalan dah bagi tahu. Okay, bila sama dengan kosong, dia adalah faktor. So, kita dapat dua faktor ni. X minus 1, X plus 2. So, dapatlah situ. Okay, dapatlah kita punya kuadratik. Kemudian, kita kena cari satu lagi faktor lah. So, kita gunakan yang ini. Okay, kita ada dua unknown, A dan B. Kita ada dua data. Kamu hanya substitute masuk saja. So, kamu carilah P negative 1. Okay, sama dengan apa? Ini kamu masukkan. Negative 1 square plus negative 1 minus 2. Ini A negative 1 plus B. Okay, ini kamu akan samakan dia dengan 4. Okay, sebab ini. So, kamu akan dapat first equation. Excuse me. Kemudian, kamu akan cari second equation yang ini. Okay, kamu akan masukkan nilai dalam equation yang ini. Excuse me. Kemudian, kamu akan dapat second equation lah. Kemudian, kamu akan selesaikan dia. Boleh ke? Alright, baik. Baik, untuk soalan lain nanti tolong bagi tahu. Kalau ada tak dapat, bagi tahu, nanti saya akan buat dekat Good Notes ni. Okay, ya, baik, untuk next video saya akan bagi nanti link. Okay, kemudian dengan soalan lah untuk buat soalan nombor berapa. Yang pentingnya dalam chapter 6 ni adalah soalan nombor 18 tu. Partial fraction. Okay, partial fraction. Sebab kalau soalan subjektif, dia memang sukalah keluar partial fraction. Tetapi kalau soalan objektif, most probably yang teorem-teorem tu lah kamu kena pandai. Kena pandai, kena faham macam mana nak buat. Okay, remainder teorem macam mana, factor teorem macam mana, itu je. Tapi partial fraction ni kamu akan jumpa balik dekat SEM 2. Baik, nanti saya akan bagi link untuk video yang seterusnya. Kemudian untuk jangan lupa kamu punya pra UPS. Pra UPS petang ni pukul 4 sampai pukul 5. Kemudian UPS yang kedua kamu adalah hari Ahad ni, pukul 10 sampai pukul 10.50. Bagi siapa-siapa yang ada masalah, tolong PM saya cepat-cepat. Okay, so that nanti kita boleh buat something lah. Okay, so hari Ahad pukul 10 sampai 10.50. Agak-agak semua orang okey ke? Okey, sir. Sebab saya takut ada yang pergi church, ada yang hari Ahad tu.
So siapa yang ada masalah, apa-apa masalah tolong bagi tahu. Especially masalah line. Kadang-kadang dia pandai blackout kan. So kalau blackout kamu pun tak ada line, nanti kamu tak sempat jawab. Lepas kamu ada line tu, kamu PM saya. Okay, kamu PM saya. Baik. So kita akan berhenti dekat sini. Sorry saya tak berapa sihat sebenarnya hari ni. Tapi saya buat juga sekejap sebab takut nanti kamu tertinggal syllabus. So saya buat sekejap. Kalau ada soalan yang tak faham, kamu bagi tahu saja dalam grup nombor berapa, nanti saya akan buat dekat good notes ni. Kemudian saya akan share link ni kejap lagi. Nanti kamu boleh tengok lah. Cuma saya tak boleh nak cakap banyak sangat. Saya kurang sihat. So kita berhenti sampai sini dulu. Nanti kalau ada soalan kamu bagi tahu. Saya boleh je tulis-tulis. Pra UPS jangan lupa pukul 4 pukul 4 petang ni kan. Lupa dah saya ni. So itu sajalah untuk hari ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa pukul 4 petang nanti. Okay, thank you guys.